Okay, hai, Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Creative Asal Work. Hari ni aku nak cerita sikit mengenai polis bantuan. So sebelum ni kita pernah bincangkan, kita pernah cerita pasal sukarelawan polis. Jadi hari ni kita nak cerita mengenai polis bantuan pula. Apa itu polis bantuan? Sebelum aku cerita, aku nak minta tolong korang supaya like, subscribe dan tekan tombol loceng, supaya kalau ada video-video baru lagi aku upload, korang akan dapat notification tentang video barunya aku upload lah. Okey, bercakap mengenai polis bantuan. Apa itu polis bantuan? Polis bantuan ni sebenarnya mereka adalah anggota polis yang bekerja di agensi mereka. Maknanya anggota polis bantuan ni, mereka ni dia macam samalah dengan sukarelawan polis kan. Cuma sukarelawan polis tak ada gaji. Polis bantuan ada gaji. So gaji dia dibayar oleh agensi dia lah. Kalau dia kerja dengan BSN, BSN bayar dia. Kalau dia kerja dengan Felda, Felda bayar dia. Kalau dia kerja dengan FGV, FGV bayar dia. Macam-macam. Kalau dengan EcoWorld. So banyak lah agensi polis bantuan ni dekat Malaysia. Tapi sebenarnya mesti ramai yang tak tahu apakah kuasa polis bantuan. Kalau orang awam tahu, mesti tak ada soalan yang macam contohnya kan, polis bantuan ni dia tak ada kuasa, dia tak boleh tangkap orang. Polis bantuan ni dia tak boleh pegang kita. Polis bantuan ni tak ada kuasa. Sebenarnya semua benda tu salah. Polis bantuan ni mereka ada kuasa juga. Cuma kuasa mereka tu berbeza lah dengan anggota regular. So polis bantuan ni dia macam pengawal keselamatan tapi dia beri kuasa polis. Macam tu lah kan. Sebab dia orang rekrut Dia orang rekrut dalam 2 bulan lebih, menjalani latihan di Pulapul. Maknanya yang rekrut dia orang ni PDRM, bukannya polis bantuan juga. Maknanya kalau kau nak jadi polis bantuan, kau perlu direkrut dulu oleh PDRM. Mengenai gaji itu bergantung kepada agensi dia orang. Sebab dia orang PDRM tidak membayar gaji dia orang. Gaji dia orang dibayar oleh agensi dia orang. Macam tu. Kepada orang yang memandang rendah kepada polis bantuan ni, korang kena ingat sejarah polis bantuan ni penting dalam negara kita. Macam contoh korang tengok cerita Bukit Kepong. So cerita Bukit Kepong tu, cerita tu mengenai polis bantuan sebenarnya. Kalau korang perasan lah dalam cerita tu kan, selain anggota polis regular terbunuh, dia orang ditawan oleh komunis di Bukit Kepong. Sebenarnya polis bantuan ni dalam cerita Bukit Kepong tu banyak. Cuma korang tak perasan ataupun korang tak faham sebenarnya. Jadi kalau korang tengok starting cerita tu, cerita Bukit Kepong lah, korang tengok tak cerita Bukit Kepong? Mesti tengok kan. Cerita Bukit Kepong tu, kalau korang tengok intro dia punya starting cerita tu ada nama-nama pelakon kan. So bestnya cerita Bukit Kepong ni, nama-nama pelakon tu dia berlakon sebagai apa, dan ada nombor badan polis. Kalau korang perasan kat starting cerita tu, kalau korang nampak kat situ, dia ada nombor, aku tak ingat, dia ada tulis AP, lepas tu nombor badan. Lebih kurang macam tu lah kan. Asalnya polis bantuan ni dia orang dipanggil AP. AP tu dalam bahasa Inggeris lah. Maksud AP tu Auxiliary Police. Kalau aku salah sebut, korang betulkan lah kat ruang komen kan. Dalam peristiwa Bukit Kepong tu, bukan semua anggota regular mati. Ada juga bersama-sama dengan anggota polis bantuan. So korang kena ingat, polis bantuan ni adalah salah satu aset yang penting dalam PDRM juga tau. Dia orang berjuang bersama-sama anggota regular di Bukit Kepong. Kalau cerita Bukit Kepong tu, kalau kita perasan ada scene yang menunjukkan pegawai polis Inggeris lah kan. Dia orang menubuhkan AP ni lah. Dia orang menubuhkan AP kan. Pada zaman itulah AP mula ditubuhkan. Polis bantuan mula ditubuhkan. Kemuncak sejarah polis bantuan tu dalam peristiwa Bukit Kepong. Jadi korang kena tahu sejarah tau. Kalau korang masuk polis bantuan, korang kena tahu sejarah korang, betapa pentingnya polis bantuan ni dalam negara kita. Okey, kuasa polis bantuan ni macam mana? So dia orang ada kuasa penuh walaupun aku panggil dia apa yang aku sebut tadi, pengawal keselamatan yang diberi kuasa polis. Walaupun kita dengar macam pengawal keselamatan lah, cuma dia pakai baju polis je. Bukan macam tu lah. Dia ada kuasa polis sepenuhnya di dalam kawasan penugasan dia orang. Contohnya kalau dia orang anggota polis bantuan BSN. So dalam kawasan BSN tu dia adalah pegawai polis dan dia dianggap pejabat awam.
dalam bangunan BSN. Walaupun dia tak bekerja dengan PDRM, dia bekerja dengan BSN, tapi dia ada kuasa polis tu. Maknanya dia boleh menangkap, dia boleh menahan, dia boleh menggunakan senjata api dan sebagainya lah, yang apa polis regular buat. Cuma apabila dia keluar daripada BSN, contohnya dia melangkahkan kaki keluar daripada bank kan, maknanya kuasa polis bantuan dia tu dah tak terpakai lagi. Kalau dia buat tangkapan pun dia dianggap tangkapan orang awam. Orang awam boleh menangkap orang. Cuma kalau orang tu ada melakukan jenayah, tangkap penjenayah tu dan serah pada polis akan buat tangkapan semula. Dan apa lagi aku nak cakap pasal polis bantuan? Macam mana nak jadi polis bantuan? So kalau korang nak jadi polis bantuan, korang kena rajin lah tengok iklan perjawatan polis bantuan tu. Contohnya kalau mall kan, Ion Mall pun ada polis bantuan. Ecoworld, BSN, SP Setia, RSB Bank. Ada ke RSB? Ada kot. Bank lah, bank negara, airport. So adalah perjawatan polis bantuan tu. Apa beza polis bantuan regular ni? Mestilah ada beza. Beza dia, polis bantuan ni macam aku cakap tadi lah, dia dilatih oleh PDRM tapi dia bekerja untuk agensi. Kuasa dia terbatas, terhad dalam kawasan penugasan. Kenapa ada polis bantuan ni? Polis bantuan ni sebenarnya tugas dia melaksanakan undang-undang. Dia bukan melaksanakan, dia apa orang panggil, aku bila bercakap depan kamera tadi, aku fikir hilang. Menjalankan undang-undang di mana kawasan liputan polis tidak sampai. Maknanya liputan PDRM tidak sampai ke kawasan tu. So diorang lah melaksanakan. Kat mana kawasan yang tidak sampai ni? Macam bangunan-bangunan private kan, bangunan-bangunan swasta, agensi diorang lah yang menubuhkan polis bantuan. So polis bantuan boleh menggunakan senjata api ataupun tidak? Jawapannya, polis bantuan boleh menggunakan senjata api. So diorang rekrut tu training basic menggunakan senjata api. Diorang dah belajar amali, diorang dah belajar mengenai undang-undang senjata api, jadual senjata api dan sebagainya. Diorang boleh menggunakan senjata api. Kenapa? Kalau ada orang tanya aku, bang, kenapa ada tempat saya tengok polis bantuan tu tak pakai apa-apa pun, cota pun tak ada, Tibetan pun tak ada. Itu sebenarnya bergantung pada agensi diorang. So kalau agensi diorang mampu membekalkan senjata api, so diorang pakai senjata api. Cuma proses tu lah, kalau tempat tu baru saja ditubuhkan polis bantuan, proses tu makan masa lah kan. Maknanya agensi diorang perlu memohon lesen senjata api sebelum agensi diorang beli senjata api tu. Dia polis bantuan ni kalau dia pakai senjata api tu, agensi dia punya, syarikat dia punya. Kalau contoh dia kerja dengan Ion Mall, dia pakai senjata api tu Ion Mall punya, bukan PDRM punya, bukan kerajaan punya. Berlainan dengan anggota polis regular, kami guna senjata api yang regular, yang kerajaan bekalkan. Jadi bezalah, susahlah kalau contohnya tempat yang tak berapa. Dia polis bantuan ni banyak gaji dia berbeza-beza. Aku pun sebelum masuk regular aku pernah jadi polis bantuan. Ada tempat polis bantuan ni gaji dia kecil, ada tempat gaji dia besar. So korang kena pandai pilih lah. Kalau tempat yang gaji dia kecil ni, korang nak rekrut pun lambat. Ada je tempat yang menyediakan jawatan polis bantuan tu. Korang kena kerja dulu. So dia agensi akan memohon PDRM untuk rekrut korang ni. Dia kena tunggu kota daripada PDRM akan bagi kota. So korang kena tunggu. Macam agensi yang tak berapa proper sangat ni, dalam masa tu dia kumpul duit kan. Kalau agensi yang kaya macam Ecoworld ke, macam SP Setia ke, yang tough lah kan, dia cepatlah korang rekrut sebab agensi tu banyak duit. So nak rekrut anggota polis bantuan ni pun agensi tu perlu bayar, bukannya free of charge. Dia kena bayar dengan PDRM. Tak silap aku ingat yang lupa lah, JL aku dulu pernah sebut anggota polis bantuan ni, satu orang kalau dia nak rekrut, harga dia lebih kurang 7-8 ribu untuk seorang. Itu termasuk korang punya penginapan, korang punya latihan, gaji JL tu semua kan, korang punya makan, dan tu macam-macam. Korang guna senjata api, peluru tu harga berapa, semua dicas untuk jadikan korang seorang anggota polis bantuan. Jadi lepas tu kalau korang dah balik ke agensi, lepas tu korang dah bekerja, pasti korang akan jumpa benda ni lah. Korang ada kontrak dengan agensi korang lah, sebab dia dah bayar kau, dia takutlah kau lari. So maknanya sijil polis bantuan
bantuan kau tu, syarikat ada hak untuk pegang, agensi ada hak untuk simpan kau punya sijil tu. Kalau korang disahkan jawatan baru dipulang sijil kau. Tengok bergantung pada agensi. Ada agensi yang ditetapkan 2 tahun, ada agensi yang tetapkan 3 tahun. Maknanya kalau kau dah kerja dengan BSN, contoh BSN hantar kau rekrut, kau balik dah jadi polis bantuan, kau tak boleh berhenti suka-suka dengan BSN. So kalau macam tu member kau ada sembang dengan kawan, tempat aku lagi best, boleh bantuan tempat aku, jom lah pergi kan. Kau tak boleh pergi. Tidak, sekali-kali kau boleh meninggalkan kau punya agensi selama tengok dia punya kontrak 2 tahun 3 tahun. Sebab kalau kau dah rekrut, sijil kau tak ada, kalau kau mohon polis bantuan tempat lain, so korang tak boleh nak turun kerja, korang kena rekrut semula. Kalau korang tahan, korang rekrut lah, tak ada masalah kan. Sejarah aku dalam polis, aku pernah rekrut banyak kali lah. Aku pernah jadi sukarelawan polis, aku pernah jadi polis bantuan, dan last sekali aku jadi anggota polis regular. Aku ingat setakat ni tu je aku boleh sembang dengan korang mengenai polis bantuan. Akhir sekali aku nak pesan lah pada anggota polis bantuan. Benda ni aku nampak selalu sangat anggota polis bantuan buat. Kawan-kawan kita yang polis bantuan lah, aku nak pesan, bukan nak marah korang, bukannya nak jatuhkan imej korang. Aku pun daripada polis bantuan dulu aku anggota polis bantuan sama macam korang. Cuma aku nak pesan lah, janganlah kalau korang ambil gambar tau anggota polis bantuan buat. Diorang ambil gambar diorang tu, diorang blurkan lambang agensi, diorang blurkan tulisan polis bantuan. Kalau nombor badan tu depan ada PB, diorang blurkan. Aku rasa tak perlulah buat macam tu. Korang sendiri yang merendahkan jawatan korang. Sebenarnya bukan orang awam. Kita memang banyak dengar orang awam banding-bandingkan anggota polis bantuan dengan regular. Orang cakap, alah dia polis bantuan je, tak ada kuasa sangat kan. Biar orang nak cakap apa. Tapi kalau kau sendiri yang kerja polis bantuan, kau yang sendiri tak nak tunjukkan kau betul polis bantuan, kau sendiri yang menjatuhkan apa yang dipanggil polis bantuan. So hentikanlah menyembunyikan korang punya jawatan polis bantuan tu. Bangga dah bekerja sebagai anggota polis bantuan walaupun bukan regular. Memang betul ada bezanya, kuasa korang tak boleh nafikan, memang ada bezanya regular dengan PB. Tapi korang kena ingat, tanggungjawab korang dengan kami sama. Kami mungkin menjaga sesuatu kawasan yang lebih besar daripada kau, tapi kau pun menjaga kawasan kau. Kami dengan kau melakukan tugas yang sama. Tak perlulah malu, tak perlulah sembunyi-sembunyi kan. Itu yang menampakkan kebodohan lah bagi aku kan. Kebodohan kau sembunyikan lambang agensi kau. Kalau kau ambil gambar, kau blurkan lambang. Untuk apa sebenarnya? Untuk supaya orang nampak kau, dia ni regular. Tak perlu aku rasa macam tu. Bangga dengan uniform kau. Kau dah rekrut 2 bulan lebih tu, dan kau kerja dengan agensi kau bangga yang kau bekerja dengan agensi kau sebagai anggota polis bantuan. So itu pesanan aku. Semoga kita jumpa lagi dekat video akan datang. Kalau aku rajin nak buat video lah kan. So dari aku, Assalamualaikum dan bye-bye.